Nur Iman pada petang Selasa bersamaan hari kedua tahun baru 2024. Mengakhiri tajuk syarat niat pada muka surat 91 minggu lalu. InsyaAllah petang ini Al-Fadhil Ustaz akan menyambung kupasan seterusnya pada muka surat 92. Saya mempersilakan Al-Fadhil Ustaz untuk memulakan kuliah asar kita pada petang ini dengan bacaan umum kitab dan seterusnya memulakan pengajian kitab Safinah An-Najah. Tafadhal mashkura ya Ustaz. Bismillah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما amin Allahumma amin. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah hari ini kita dapat sambung muka surat 92 pada rukun yang kedua, iaitu berkata musannif, berkata pengarang, membasuh muka. Perkataan dia membasuh, perkataannya muka. Jadi persoalannya, basuh itu apa? Muka itu apa? Yang mana dikatakan muka, yang mana dikatakan basuh. Jadi kalau kata basuh muka, basuhlah. Basuhlah tu basuh apa? Sebab basuh kereta lain. Basuh muka lain, basuh baju lain. Jadi bila wuduk, basuh muka apabila seseorang itu memasukkan mukanya ke dalam mesin. Bagus, mesin basuh. Memang pengsan. Baik, 70. Apa? Kata pengarang. Tengok di bawah tu ada nota kaki ya. Mengusap berbeza dengan membasuh. Mengusap cukup sekadar. Mengusap tu cukup dengan cara dilakukan dengan sekadar membasahkan dengan sedikit air. Jadi kalau mengusap sebahagian kepala nanti, boleh. Dia kena air je, sedikit air basahkan je dah okey. Hatta kalau kita pakai kayu, kayu tu basahkan letak atas kepala ketuk. Tak ada kayu pula saya. Mana kayu ni? Maknanya basah tu letak kepala tu, dikira dah boleh menyapu kepala. Itu kalau sapu ataupun usap. Kalau basuh tak boleh. Membasuh pula hendaklah menggunakan air yang dapat mengalir. Maknanya air itu tak boleh dia pancit saja. Dia mesti lepas pancit, dia mengalir. Dia bergerak. Air mesti mengalir ke seluruh anggota badan yang wajib dibasuh. Kalau masa tu tengah basuh muka, kena mengalir di seluruh muka. Kalau masa tu tengah basuh tangan, mengalir di seluruh tangan. Tangan ada dia punya border dia lah, sempadan dia. Kalau orang tu mandi wajib mengalirkan air seluruh badan, maknanya seluruh anggota yang ada kat badan lah yang zahir. Okey. Basuh dah selesai. Jadi maknanya kalau ada orang dia guna wuduk pancit-pancit tu, lepas dah pancit, air tu kena mengalirkan lah. Maknanya dia bergerak di atas anggota tubuh kita tu, dia berjalan. Berjalan tu mengalir lah tu maknanya. Baik ya. Nombor 71. Ni batas muka. Unik juga ni. Border, dia punya sempadan dia. Mana muka kita? Yang wajib dibasuh ialah dari atas ke bawah, dari ubun-ubun rambut sampai ke hujung dagu secara memanjang. Ni hujung dagu saya sampai sini lah. Yang ada apa tu? Tulang pembahagia. Ni hujung dagu sampai sini lah. Border atas, ubun-ubun. Border bawah dia situ. Okey, baik. Kemudian dari segi kanan kiri, dia punya border dia daripada anak telinga kanan sampai ke anak telinga kiri secara melebar. Anak telinga kanan, ni dipanggil anak telinga lah ni. Yang ada kecil apa tu dekat ni. Ni anak telinga ni. Jadi maknanya kalau ada orang tu ubun-ubun dia kat sini, dia tarik, ni sempadan muka ni. Ni sempadan muka ni. Maknanya kalau saya wuduk, saya punya tepi ni, ni semua mesti kena air ni.
Apa-apa yang tumbuh ke atas ni. Kalau rambut tu saya panjang sini, rambut tu semua mesti kena air. Kalau ada rambut, kalau sideburn, panggil apa? Sideburn eh? Sideburn saya ni dia katalah panjang. Pernah nampak tak macam rahib-rahib rabai-rabai Yahudi tu panjang kan? Kalau dia tumbuh atas tak? Kalau yang tumbuh sini. Tumbuh dekat border muka ni. Maknanya saya kena pastikan benda tu dia dibasuh lah. Sebab dia dalam apa? Dia tumbuh dalam kawasan muka, border muka gitu ya. Orang perempuan pun sama juga. Muka ni sama ya, lelaki orang perempuan. Cuma beza nanti kat janggut janggut ada beza sikit lah. Tapi muka sama. Dia kena perhatikan lah. Kalau ada orang yang jenis rambut panjang kan. Rambut dia panjang. Dia tak boleh semata-mata dia tarik rambut dia ke belakang, diikat kat sanggul tocang belakang, maknanya dia cuma basuh situ je tak. Rambut yang ada kat atas rambut kat yang tumbuh di kawasan muka. Tumbuh kawasan muka tu dia panjang ke bawah tu, dia kena basuh lah. Lagi bagus dia pendekkan sikit bahagian situ supaya senang. Tak terlalu apa? Tak terlalu menyukarkan dia. Baik, kemudian wajib membasuh kulit dan rambut dan bulu yang ada dalam kawasan muka. Tadi tu. Rambut dalam kawasan muka, bulu dalam kawasan muka, tak kisahlah kening ke, nanti dia ada nama-nama dia. Kening ke, kalau orang lelaki dia ada misai, dia ada bawah bibir tu dia ada ni, tu semua tu dia kena basuh. Termasuklah bulu kening, misai dan juga janggut. Tapi janggut nanti ada cerita khas sikit. Baik, kemudian air wajib. Apa kata pengarang? Air wajib sampai ke bahagian dalam rambut atau bulu. Bahagian dalam tu maknanya apa? Bahagian dalam tu maknanya apa? Bawah dia. Kalau contoh kening, kalau contoh kening saya, kening ni maknanya air mesti sampai ke dalam. Sama ada rambut atau bulu tu dia tebal pun air kena sampai dalam, tipis pun kena sampai dalam. Tapi untuk janggut dan jambang lelaki, ni ada khas. Janggut dan jambang lelaki yang tebal, maka cukup dibasuh bahagian luar saja. Ada orang janggut dia tebal, maka untuk dia basuh luar pun tak apa. Tapi kalau kening, kalau yang lain-lain ni mesti sampai dalam. Janggut yang tebal tu ukuran dia macam mana? Adakah Ustaz? Ustaz, suami saya janggut dia tebal. Macam mana tahu tebal? Setiap kali dia wuduk, saya bawakan kepada dia pembaris. Pembaris. Untuk beritahu dia, tebal dia berapa. Ukuran tebal bukan pada pembaris. Jangan wuduk bawa pembaris. Habis kalau Ustaz cakap tadi tebal, ya tebal tapi bukan ikut kita punya fikir. Tengok tu situ. Apa makna janggut yang tebal? Okey. Janggut yang tebal ialah janggut yang tidak nampak kulitnya jika dilihat dari hadapan. Dengan jarak perbualan biasa. Saya berbual dengan satu orang, Pak Haji, saya tengok wajah dia. Saya nampak janggut dia. Dan janggut dia lebat. Banyak, janggut dia banyak. Tapi jarang. Dia lebat, besar, dia bukan lebat, dia besar, tapi bukan kadang-kadang, jarang. Maknanya saya nampak kulit dagu dia, saya nampak. Penglihatan biasa mata saya, kulit dagu dia nampak. Walaupun besar, tapi dikira tidak tebal. Jadi maknanya apa? Kalau tak tebal maknanya air kena sampai. Kena masuk sampai dalam lah. Dia kena pastikan masa dia basuh muka tu air sampai kat dagu dia lah. Tu dikira tipis. Tapi pula saya jumpa satu orang kawan Pak Haji ni sebelah dia. Orang Arab. Dia punya janggut dia bukan cenonet. Stoet. Cenonet pula.
Stock ant kecil je, kecil je. Nah, kecil. Tapi dia jenis memang keturunan dia Arab, tapi dia punya rapat-rapat tu tak nampak kulit, dagu dia. Kecil je, biasa je. Tak nampak kulit. Maka dalam kategori bila tak nampak kulit, nampak tu. Janggut yang tebal ialah yang tak nampak kulit jika dilihat dari hadapan. Itu dikira tebal walaupun kecil. Yang tadi besar tapi dikira tipis. Janggut yang tipis pula ialah yang nampak kulitnya jika dilihat dari hadapan. Habis macam mana tu? Kita tengoklah bawah tu. Bahagian janggut yang tebal yang wajib dibasuh ialah yang termasuk pada bahagian muka. Bahagian yang ada di bawah dagu dan ke bawah itu termasuk batin yang tak wajib dibasuh. Jadi yang bahagian atas ni, yang tumbuh ke atas ni, janggut lah bagi lelaki, tumbuh ke atas ni, wajib dibasuh. Kalau tebal, dia sapu luar saja. Kalau tipis, masukkan air sampai dalam. Kalau yang sampai bawah-bawah sini tu, yang bawah-bawah situ tu, dia dah terkeluar dari border kawasan muka. Tak wajib basuh, tapi kalau basuh boleh tak? Yang cerita bercahaya minggu lepas kan? Kalau dia lebih kan? Kalau basuh boleh, cerita boleh. Cerita bagus. Cuma dia taklah wajib. Okey. Sekarang pengarang bawa sikit permasalahan. Kita tengok yang mana saya tahu lah. Kalau saya tahu, kita jalan. Yang tak tahu, tangguh. Nombor 1. Tidak wajib membasuh dalam mata. Betul. Muka kita ni yang wajib masuk, kita tutup mata macam biasa. Yang mana zahir tu, itu yang patut basuh, yang wajib basuh. Bukan bermakna wajib basuh ketika buka mata. Air masuk mana? Tak. Dalam mata tak diwajibkan basuh. Dalam mata. Dalam hidung. Hidung sampai mana? Sampai yang zahir kelihatan sini. Sampai sini je lah. Jangan dia letak hidung dia. Letak kat bawah pipe. So, dia kata muka masuk air. Air tak payah. Dalam hidung tak payah. Juga termasuk dalam mulut. Mulut ni yang wajib basuh, tutup mulut macam biasa. Yang mana zahir kelihatan, itu yang wajib. Dalam mulut, dalam bibir belah dalam, tak wajib basuh. Tak wajib. Kenapa pengarang cakap sampai macam ni? Sebab kalau orang tersilap faham, dia faham sendiri, takut ada tempat yang tak wajib basuh, tapi dia menyusahkan diri dia untuk basuh. Yang Nabi suruh lebihkan basuhan tu pada border yang sini. Bukan masuk dalam mata, masuk hidung, masuk mulut. Bukan. Border yang tepi muka ni. Lebihkan basuh tu. Saya pernah jumpa satu hamba Allah, dia cerita dengan saya betapa sukarnya dia untuk memastikan dia istinjak dengan bersih. Lelaki. Saya tanya dia, kenapa sukar sangat tu, maksudnya apa? Dia setiap kali istinjak, maaf cakap lah, orang lelaki, ketika dia kencing, buang air kecil, dia masukkan air dan dia keluarkan semula untuk pastikan bahagian dalamnya bersih. Saya kata, bukan macam tu. Bukan sampai kepada mesti macam tu untuk mengatakan bahawa istinjak dia sah, bukan. Dia memaksimumkan dengan cara istibrak ataupun berdehem, pastikan air kencing dia seluruh dan semampunya dalam keadaan dia bertinggung untuk bercangkung, untuk mengeluarkan yang maksimum, dan kemudian dia beristinjak, bersihkan. Dia tak ada sampai kena masukkan air apa semua. Tak ada, tak sampai macam tu. Cuma bila dia kata dia sangat menjaga bagus. Tapi cara sangat menjaga tu apa? Tu maksud dia lah. Bukanlah tuntutan sampai kena masukkan air dan keluarkan semula untuk pastikan gitu dalam bersih, kan? Tak sampai macam tu. Baik Mengambil berat tu bagus. Tetapi apa sampai batas mana kita ambil berat? Tu kita kena tahu jugalah. Okey, kemudian nombor 2. Biji mata. Biji mata tak wajib dibasuh ketika wuduk. Termasuk juga ketika mandi junub. Jangan basuh biji mata. Ya Allah. Macam mana katnya kalau orang wuduk basuh biji mata dia keluarkan. Biasa dia buka spek mata. Kali ni dia keluarkan biji mata. Letak atas tembok. Dibasuhnya. Ya Allah. Tak. Bukan macam tu. Bukan macam tu. Basuh muka biasa saja. 3. Ini luar biasa. Ini luar biasa
Jika ditakdirkan satu orang tu memiliki dua muka, lalu mukanya dua-dua menghadap ke hadapan, maka dia wajib basuh kedua-dua muka dia. Kalau dua-dua muka menghadap depan. Sebab yang namanya wajah adalah perkara yang menghadap ke depan, masuk wajah. Menghadap. Jika muka dia dua, satu menghadap ke depan, satu menghadap ke belakang, maka yang wajib dibasuh adalah muka yang menghadap ke depan. Kita macam mana? Muka dua-dua menghadap depan ke, satu depan, satu belakang? Satu je depan, Ustaz. Aduh, hai. Kes kembar siam ada, Ustaz. Yang dua kepala, dia dua muka, tapi satu badan. Mungkin dia sampai umur dia balik, dia hidup. Mungkin contohnya lah. Tapi wallahualam, saya peribadi tak pernah jumpa lagi lah. Belum pernah jumpa lagi lah. Tapi mungkin saja. Baik Tapi jangan risaulah. Yang penting kita jangan talam dua. Ya Allah. Nombor 4. Seorang perempuan, khunsa atau khunsa. Perempuan atau khunsa. Tadi janggut yang saya cerita tu orang lelaki tau. Maknanya kalau tebal, basuh luar saja. Kalau tipis, dalam pun kena basuh. Sampai ke kulit. Okey, kalau perempuan ada janggut, perempuan pada adatnya, pada kebiasaannya tak berjanggut. Khunsa, tengok sini. Perempuan atau khunsa yang berjanggut wajib dibasuh zahir janggutnya dan kulit yang ada di dalamnya. Bawah sekali. Walaupun janggut dia lebat. Tadi kata basuh luar saja. Itu untuk lelaki. Untuk lelaki itu. Orang perempuan walaupun dia ada janggut tebal ke, khunsa janggut tebal ke, dia kena basuh sampai dalam. Kenapa? Tu. Kerana jarang berlaku wanita atau khunsa itu berjanggut, hukumnya tak sama dengan hukum janggut lelaki. Oleh itu, sunat kedua-duanya. Kedua-duanya tu apa? Wanita dan khunsa. Dia rujuk. Kedua-duanya sunat mencukur janggut tersebut. Untuk dia sunat cukur lah. Untuk dia Untuk saya sunat membiarkanlah janggut tu. Kemudian nombor 5. Orang yang memakai tangan palsu. Ada orang pakai tangan palsu. Atau hidung palsu. Maka hendaklah dia menanggalkannya ketika berwuduk jika boleh. Ada sini yang pakai hidung palsu. Contohlah contoh. Ataupun tangan palsu, orang cedera ke apa ke. Tapi jika tak boleh, kerana dah memang melekat, ada yang terus pasang itu dengan kulit, atau boleh memudaratkan kalau buka pasang, kata doktor tak boleh, nanti kulit awak rosak nanti tulang awak rosak, contohnya lah, maka tak wajiblah dia buka kerana berbahaya dan memberi mudarat. Okey, tak apa. Kita dah sampai situ, jelaslah cerita basuh ni, cerita muka. Ini dalam bawah ni bahasa Arab. Nak cerita ilmu tambahan. Saya sendiri tak berapa ingat ke semua perkataan-perkataan ni. Yang mana saya ingatlah sebab orang Arab ni dia perinci. Cuma tuan tengok tu. 20 jenis bulu yang ada di muka. Bulu yang tumbuh kat dahi namanya ghamam. Bulu yang tumbuh atas dua mata yang ni. Ni apa nama dia? Kening . Orang Arab panggil hajib. 2 hajiban. Kening. Yang tu saya tahulah. 2 bulu yang tumbuh di pipi, khaddan. Daripada perkataan khaddun pipi. Khaddun pipi. Nombor 3, bulu yang tumbuh di hujung misai. Nama dia sibal. Ataupun 2 sibalan kat sini. Katakan orang, pernah tak tengok yang orang dia, yang kalau kat orang Eropah tu kadang dia bela, lepas tu dia vitamin. Apa namanya? Mr. Potato. Tak tahulah apalah. Tu dia ada orang Arab. Sini misai lain, tepi misai ujung lain nama dia. Orang Arab 20 nama. Bulu dekat muka je 20 nama. Bahasa Arab punya mahal tu. Kemudian 2 bulu yang tumbuh di bawah telinga, menurun ke bawah sampai ke dagu. Dipanggil arid ataupun aridan. 2. Kemudian 2 bulu yang tumbuh di antara kepala dengan jambang, selari dengan kedua telinga.
Antara kepala dengan jambang bawah, kita panggil apa? Sideburn tu. Selari dengan telinga sebelah sini dipanggil izaran, izar. Nanti bulu yang tumbuh di kelopak mata, ahdab, hudbun, ahdab. Tu bulu mata yang orang pakai apa tu? Alah, yang tambah bulu Maskara. unta. Masmona pula. Maskara. Itu kan. Tu dia panggil ahdab. Tengok sebelah pula. Bulu yang tumbuh di dagu. Ni lihyah. Lihyah ni biasalah janggut. Syarib maknanya misai. Okey, bulu yang tumbuh atas bibir tapi bawah hidung. Namanya syarib, misai. Misai okeylah. Biasa. Kemudian rambut yang tumbuh di bibir bawah. Anfaqah. Anfaqah, bibir bawah. Kemudian nafakhatan. Dua bulu yang tumbuh di bibir bawah di antara anfaqah. Di antara anfaqah ni ada tengah-tengah tumbuh. Nama dia nafakhatan. Macam itulah. Jadi tak apalah tentang bulu. Nama tu tak ingat, yang tak kisah. Yang penting ingat janggut dan sebagainya, insya-Allah. Baik, sekarang kita tengok pula pada rukun solat yang ketiga. Rukun solat yang ketiga, insya-Allah. Baik. Rukun solat yang ketiga. Membasuh kedua-dua tangan. Membasuh dia dah tak ada letak nota kaki lagi. Sebab apa? Sebab tadi dah cerita membasuh, mengalirkan air. Menggerakkan air. Membasuh kedua-dua tangan. Soalannya, tangan kat mana? Sebab tangan untuk potong ketika seseorang itu sabit mencuri, potong tangan. Potong dia lain, dia punya border dia. Tangan ketika seseorang itu berwuduk, lain dia punya border dia. Jadi sebut tangan, nak tengok yang mana. Baik, kita tengok. Serta kedua siku. Tengok nota kaki 72. Dari segi ukuran tangan ada 3 tafsiran. Jika dari sudut bahasa, maknanya dari segi percakapan biasa ni, kalau sebut tangan saja, maknanya daripada ujung jari sampai bahu. Kalau ada orang patah tangan, dia patah kat sini. Na'udzubillah, mudah-mudahan jangan patah. Patah je, kita sebut patah tangan. Padahal patah kat sini. Sini pun kita panggil tangan. Tak kisahlah nak bagi nama berbeza perinci. Mungkin ni siku, ni lengan, ni bahu, ni pergelangan, ni jari, ni apa. Tapi tak kisah. Namanya kalau sebut dari segi bahasa tangan, sampai ke bahu. Dari bahasa. Dari segi bab wuduk, kalau sebut tangan saja, hujung jari sampai ke atas, hingga atas 2 siku. Ni siku, atas dia. Maknanya dah masuk. Siku tu, keseluruhan siku tu masuk. Tu border tangan untuk wuduk. Yang ketiga, kalau jenayah curi. Ni tadi, yang saya sebut tadi tu. Orang mencuri kena potong tangan. Bila mencuri kena potong tangan, maknanya yang dipotong dari hujung jari hingga ke tulang awal lengan yang sejajar dengan ibu jari. Ni sejajar dengan ibu jari awal lengan. Jadi dia tak potong sini. Dia potong sini. Awal lengan ni. Kita tak pernah tengok orang yang kena potong tangan dengan sebab mencuri tak pernah tengok Saya pun tak pernah tengok. Tak pernah tengok. Dulu masa saya belajar kat universiti dulu, kawan-kawan ada bahaslah cerita kan. Sebenarnya potong tangan ni jenayah kan, jenayah syariah. Bukan jenayah syariah, jenayah lah. Bila kena hukum potong tangan, tujuan potong tangan tu nak hilangkan manfaat ke, nak hilangkan manfaat ke, nak mengenakan sakit. Tujuan potong tu. Dulu dibincangkan. Okey, katalah tujuan dia mengenakan sakit. Maknanya tak boleh bius. Tak boleh bius. Mesti dipotong dengan alat yang tajam. Tak boleh bius. Dan lepas dah dipotong tu mesti dia dibiarkan. Biarkan sampai kering supaya dia rasa sakitnya tu. Kalau tujuan dia mengenakan sakit. Okey. Kedua, tujuan dia bila dia dah sakit, dah pernah rasa sakit gitu kan. Ni nombor satu lah. Kalau ni contoh saja. Kalau dah sakit, dah menderita gitu, lepas dia dah habis rasa sakit, dia dah baik, sekiranya tangan itu boleh disambungkan semula, maka dibenarkan jahit, sambung, guna balik. Yang penting rasa sakit dah rasa.
Itu kalau potong tu tujuan dia rasakan sakit. Okey, yang kedua, kalau tujuan potong tu menghilangkan manfaat. Maknanya boleh inject, bius, sediakan doktor, kemudian lawak cantik-cantik potong, pakai laser ke apalah, saya pun tak tahu. Lepas tu jahit molek-molek, yang penting kalau ada teknologi untuk biuskan dia sampai dia tak ada rasa sakit, boleh digunakan, yang penting tangannya jangan disambung semula. Sebab tujuan dia nak menghilangkan apa tadi? Manfaat. Maknanya dia dah tak boleh guna lagi tangan. Jadi dulu ulama bahaslah yang mana satu. Tapi sepembelajaran saya tu tujuan dia sebenarnya nak menghilangkan manfaat. Dia katalah satu orang tu dihukum kena potong tangan, maknanya kira boleh lah. Dia tu diberikan bius apa semua doktor yang cukup, tapi yang penting tangannya jangan sambung lah. Memang biar dia gitu. Na'udzubillah lah. Mudah-mudahan jangan gitu kan. Tapi itulah tak pernah tengok. Okey, baik. Kemudian bawah. Bawah kotak tu. Mana-mana daging tambahan yang tumbuh pada tangan asal, pada kawasan yang asal, maka wajib juga dibasuh. Contohnya kalau ada orang ada jari dia ada 6. Jari lebih yang ke-6. Saya dulu ada kawan jari yang ke-6. Jadi dia juga wajib basuh. Okey, kita tengok pula nota kaki 73. 73. Baik, sekejap. Saya ambil masa 20 saat. Sekejap. Okey, baik. Sekarang kita pergi nota kaki 73. Wajib membasuh kedua-dua tangan dan apa yang ada pada kedua tangan. Macam muka tadi kan, sama kan? Seperti bulu-bulu ke, ada bisul ke, kuku pun kena basuh juga, luar dan dalam. Luar dalam tu maknanya bawah kuku lah. Bukan kopek kuku tu, bawah kuku tu dikira bahagian dalam lah. Bahagian dalam. Kadang ada orang kuku panjang kan. Orang yang kuku panjang tu dia kena hati-hatilah sebahagian bawah kuku tu. Kalau dia cuma basuh gini saja, kuku dia panjang, bahagian bawah kuku tu, bawah dengan bahagian jari tu, dia kena pastikan air sampai. Maknanya dia kena basuh. Kalau dia basuh gitu saja, takut tak kena bahagian bawah. Tapi yang bagus jangan panjang kuku lah. Kerana apa? Fitrah kan? Sunnah para nabi tu taqlimul azafir, mengetip kuku. Memotong kuku lah. Potong kuku. Tapi kalau kat luar negara orang bukan Muslim, saya pernah tengok kuku dia panjang. Saya pernah tengok hari tu ada satu orang lelaki tua mungkin dari India agaknya. Kuku dia panjang. Lepas tu dia tunjuk video dia potong kuku dia. Pakai mesin potong. Kuku dia dah keras lah. Tapi dia gitu je. Gitu. Bertahan entah berapa tahun. Dia kata dia daripada muda dia tak potong. Pelik-pelik ya. Jangan buat macam tu. Kemudian bawah dia, wajib menghilangkan apa-apa yang boleh menghalang air untuk sampai ke kulit di tangan. Walau bagaimanapun, kulit yang ada bisul di tangan tak mengapa jika tidak dibuang. Ada bisul nak buang macam mana kan? Tak apalah, yang penting lalukan air. Samalah juga dengan kuping bisul atau kuping jerawat di muka. Tak wajib dikopek atau dibuang. Walaupun senang untuk dikopek atau senang untuk dibuang. Tak apalah, dia ada kulit keras dia tu kan? Ada tu ke? Biar saja. Wajib membasuh apa yang ada dalam kuku. Dalam kuku yang saya maksudkan tadi. Kotoran atau benda dalam kuku yang boleh menghalang air, dia membatalkan wudu. Jadi kalau bawah kuku tu ada kotoran tertentu yang menghalang air. Walau bagaimanapun, sebab ada orang dia kerja bengkel. Orang kerja bengkel, kerja cat, kerja apa ni, kalau dia nak berhenti solat, setiap kali dia solat, untuk dia bersih sebiji macam kita ni, susah. Dia dah bersih dah, dia dah pakai lah, dia punya apa, tina ke apa, benda semua dia dah pakai dah. Tapi untuk sebiji bersih macam kita yang tak berlumur dengan minyak hari-hari ni, sebiji, payah. Jadi orang yang macam tu macam mana? Dia celah-celah kuku dia, tepi-tepi kat kulit-kulit dia ada gelap-gelap hitam-hitam sikit.
Tengok lah orang yang kerja-kerja apa, yang kerja bengkel tu. Kalau dia bercuci tangan dia lepas kan. Adalah dia boleh bersihkan semaksimumnya tapi kadang-kadang ada sikit-sikit. Baik. Apa kata pengarang untuk orang macam tu? Walau bagaimanapun jika yang ada itu sedikit atau kecil sangat, dia dimaafkanlah. Lebih-lebih lagi kepada orang yang memang tak dapat mengelakkannya daripada benda itu. Seperti, itu apa tu? Tukang cat. Seperti orang yang tukang cat atau mekanik. Tu contoh lah. Contoh, mekanik di bengkel-bengkel kereta atau motosikal dan sebagainya. Setelah dia dah berusaha lah sungguh-sungguh kan. Tujuan dia nak pastikan wuduk dia sah insyaAllah. Kemudian, pengarang tambah lagi. Jika ada duri dekat tangan yang boleh dicabut, maka wajib dicabut dulu. Kalau ada duri lah tercocok. Jika tak boleh kerana memang dah termasuk ke dalam daging, maka memadai basuh di atasnya saja. Pernah tengok tak orang terkena apa tu? Yang kat kayu tu dia panggil apa tu? Sembilu. Selumba. Selumba. Selimba. Selombo. Sembilu. Selumba. Selumba. Tu. Yang kat ujung-ujung kayu tu, kadang-kadang dia punya urat kayu tu, itu kalau terkena tu. Bapak mertua saya pernah jarum sawit punya pelepah masuk. Dia punya bisa dia sekali dia termasuk. Kalau pelepah tu dah nak jatuh kat kita, kita tak perasan kan. Saya pernah kena kat kepala saya ni. Sawit punya pelepah tu zop susuk sini. Dia punya pedih dia rasa. Ini kalau jenis dah termasuk dalam kulit dah. Dah tak boleh nak keluar dah. Kalau keluar ni terpaksa yelah benda tak jangka. Kalau macam tu tak payahlah wuduk tu nak paksakan dia keluar lah. Memadai membasuh di atasnya sahaja. Simple kan? Senang kan? Basuh tangan. Cuma kita nak tahu apa? Air sampai, jangan ada benda menghalang. Bawah kuku ambil perhatian. Kalau cat ke apa ke yang boleh menghalang, pastikan tak ada. Itu sajalah. Kalau dakwat pen, fatwa dari, bukan fatwa, dulu saya belajar dengan guru saya. Kalau seorang guru saya masa di Lubnan dulu, kata dia kalau dakwat pen tu tidak mengapa. Dakwat pen tu tidak mengapa. Dikira sebagai dia meresap ke kulit dan air boleh menjejak ke kulit. Dikira sebagai dia meresap ke kulit dan air masih boleh sampai ke kulit. Kemudian bawahnya lagi. Ini hari tu kita dah ceritalah. Sunat tahjil. Iaitu melebihkan basuhan atas sedikit daripada batas siku. Itulah. Tahjil kaki dengan siku. Wajib membasuh jari yang lebih bagi orang yang mempunyai jari lebih. Okey lah, jelas. Satu senang. Orang yang terpotong sebahagian daripada tangannya. Ya Allah. Tangan dia separuh terpotong. Jadi sampai kat separuh siku katalah contoh terpotong. Separuh terpotong. Apa yang dia nak kena buat pada ketika itu? Separuh terpotong, maka dia wajib membasuh bahagian yang masih ada, baki yang ada. Jika sikunya yang terpotong pula, maka hendaklah dia membasuh tempat yang terpotong. Siku dia terkerat dua. Basuhlah tempat yang terpotong tu. Na'udzubillah min zalik. Tapi kalau atas siku nanti sunat dia sapu saja. Kalau atas siku. Nanti kat kaki dia cerita. Kalau ada orang terpotong dekat peha contoh kan. Dia sampai lutut. Basuh kaki kan sampai buku lali saja. Tapi dia terpotong sampai lutut. Kena potong kaki atau aksiden kaki dia habis hancur. Maka nanti dia tak basuh pun tak apa. Dia sapukan saja pun tak apa. Sunat. Okey, selesai. Jom laju. Atas, menyapu sedikit kawasan kepala. Apa maksud menyapu kepala? Apabila kita meletakkan penyapu di atas kepala. Bagus. Dia ambil penyapu tu, dia sapu. Kau buat apa tu? Saya tengah menyapu kepala. Apa? Jadi makna menyapu tu mesti ada makna dia. Sapu kepala tu apa? Apabila melalukan penyapu di atas kepala. Tak boleh lah. Tak boleh macam tu. Baik, tengok di bawah. 74. Kepala hendaklah basah.
Maknanya tak perlu mesti air mengalir. Tak, basah. Walaupun bukan kerana usapan orang yang berwuduk. Contohnya, dibasahkan oleh orang lain atau dia meletakkan kepala di air paip yang keluar. Yang penting sapu. Boleh dibasuh atau diusap. Basuh boleh juga, tapi diusap boleh. Tidak disyaratkan air mengalir, cukup dengan usapan saja. Basah, sapukan. Selesai. Yang penting tersapu kepala itu. Air hendaklah kena pada sebahagian kulit kepala atau rambutnya jika rambut itu berada dalam kawasan kepala. Contoh saya ni kan, ni rambut kan. Kawasan kepala tu kawasan sini tau, tempat tumbuh rambut ni. Sini sampai belakang. Jadi saya nak usap kepala ni, saya usap sini, atas rambut. Kulit tak kena, boleh. Yang penting masa saya usap, rambut yang dalam border sini. Dalam border kepala ni boleh. Tapi kalau rambut saya panjang sampai sini. Nampak tak kamera ni? Ya Allah. Rambut saya tak panjang. Panjang sampai sini. Saya pun usap kepala kat sini. Ambil air kat paip, usap kat sini. Itu tak boleh. Sebab rambut itu sedang berada di luar border kepala tu. Tapi kalau sini saya pun ambil. Okey. Sudah dikira sebagai menyapu kepala. Dia kena sentuh kulit kepala tu Ustaz kan? Bukan kisah panjang rambut tu, tapi kena sentuh. Dia kena sentuh pada rambut jika di dalam kawasan kepala. Walaupun tak kena kulit kepala. Okey, faham? Dia kena Okey. kulit kepala, betul. Kalau kulit kepala dah betul. Kalau pada rambut saja, tanpa kena kulit kepala, boleh. Kalau rambut itu dalam kawasan kepala yang tadi tu. Faham. Maknanya kalau orang yang jenis rambut lebat, dia Rambut lebat, panjang. Dia menyapu tapi rambut tu memang duduk di bahagian ni. Boleh. Boleh. Rambut dia tebal. Dia. Itu Tengok tu. Air hendaklah kena kepada sebahagian kulit kepala atau kalau tak kena kulit kepala atau kena pada sebahagian rambutnya jika rambut itu berada dalam kawasan kepala. Okay. Rambut yang panjang atau sanggul jika dilepaskan ke bawah dan dia terkeluar daripada border kawasan kepala, maka tidak wajib dibasuh. Jika hanya membasuh rambut atau sanggul itu, wuduk tidak sah kerana dia bukan termasuk had dan kawasan kepala. Dah panjang kan? Dah terkeluar. Jadi kepala tu yang terletak ke atas kepala. Dia panjang ke atas. Yang atas tak kira. Dia terpanjang ke tepi. Tepi tak kira. Dia dah terkeluar daripada border kepala. Dia nak rambut tu yang ada dekat dengan kepala. Rambut tu ada dalam border nak sebut kawasan kepala. Ustaz, kalau sanggul tu dah tak lepas kan? Kalau sanggul tu tak lepas kan? Kalau kat sanggul, sanggul tu dikira sebagai dia tu menjarak jauh daripada kepala. Yang nak tu rambut yang ada kat atas kepala. Contoh, tak ada sanggul pula. Bila nak ada sanggul ni? Ini rambut atas kepala. Rambut sini atas kepala. Rambut ni atas kepala. Saya jenis rambut tebal. Saya jenis rambut tebal. Pendek tapi bila panjang sikit dah mula rimas sebab jenis rambut tebal. Rambut saya walaupun tebal tapi ni atas kepala, ni atas kepala, ni atas kepala, border kepala. Tapi kalau ada orang dia sanggul kat sini. Kat belakang lah tapi kat sini bagi nampak kan. Jadi dia sudah keluar daripada border rambut yang berada meletak kat atas kepala ni. Dia lain. Tak kira lah dia naik ke atas panjang ke, dia naik turun ke bawah panjang sini ke, ataupun dia melempai jatuh bawah ke, dia dikira sebagai dah mula keluar daripada bahagian kepala dia. Tapi kalau orang yang ada sanggul tu, dia kenakanlah pada bahagian lain yang ada ke atas kepala tu. Kalau dia ada sanggul lah. Contohnya. Baik. Kemudian, apa lagi cerita dia? Sebelah. Assalamualaikum Ustaz. Kalau duk anak rambut dia ni sana. Anak rambut.
Ha, dia dah Kalau menganut rambut. kalau anak rambut tu, kalau dia dah masuk dalam kawasan tempat tumbuh rambut tu boleh. Kawasan tempat tumbuh rambut kan, bermula daripada anak rambut, ubun-ubun tu semua tu sampai ke belakang, sampai berakhir tempat biasa rambut tumbuh. Tu kira kawasan kepala tu. Bermula situ. Tu semua kawasan kepala tu. Kawasan kepala. Biasa budak-budak muda ni dia dah sikat rambut, dia dah pakai apa tu? Pomade. Pomade. Apa nama dia? Pomade. Pomade. Gitulah. Jadi masa tu pula azan semayang maghrib, dia nak pergi dinner contohnya kan. Dia sayang rambut dia dah kepomedannya tu dia tak nak terusik dan terganggu. Habis dia wuduk, dia basuh. Masa sapu tu sapu belakang lah. Dia sayang dia punya, contohlah dia punya jambul ke apa ke. Dia nak sapu belakang boleh. Masih lagi dalam kawasan kepala. Ustaz, Hmm. kalau orang yang pakai minyak rambut tu, dia kena cuci dulu ke minyak rambut tu? Kalau minyak tu menghalang air tu daripada kena kulit dia, ataupun sebahagian kulit dia, dia kena hilangkan sebahagian minyak yang menghalang. Tapi kalau minyaknya ada pada rambut saja, tak sampai ke kulit, tapi masa sapu tu dia boleh sapu bahagian kulit sampai, maka jawapan dia boleh saja. Itu Terima cerita kasih dia. Ustaz. Sama. Sebab minyak kan dia menghalang. Ya, saya. Kalau budak remaja, rambut dia panjang, dia ada jambul, dia cuma ambil wuduk sikit aja dekat ujung jambul tu aja. Boleh ke tu Ustaz? Ya Allah, cakap dengan dia kita buat majlis cukur jambul ni. Dia jambul, bila jambul, dia dah, kalau jambul tu besar, panjang, keluar daripada border kepala, maka dia sikit luar kepala tu tak boleh. Tapi kalau jambul dia kat sini pusing sampai sini, jambul dia, saya pun tak tahu jambul macam mana. Jambul dia pusing sampai ke sini, tapi dia basuh sini saja. Dia sayangkan yang tengah tu, dia sampul sini saja. Kalau dia sapu kepala sebelah sini saja. Sebab jambul dia panjang, rambut dia panjang gitu, sebelah sini saja. Yang ni masih sah lagi lah. Tapi kalau jambul dia melempai sampai bawah, saya pun tak tahu macam mana dia punya jambul. Jambul dia sampai bawah, dia basuh situ je, bawah, dah keluar daripada border kepala. Ketika tu tak sah, tak boleh. Jambul dia tegak ke atas. Saya pegang kepala dia, saya tegur dia, kenapa tak basah pelik? Saya cakap. Kalau jambul dia naik ke atas tinggi, dia kena bahagian kepala. Jangan jambul ujung tinggi atas macam sanggul tadi. Dia buat ni dia bikin dekat kedai. Bikin kat kedai kot, boleh jadi macam tu. Dia ada kerah-kerah. Tak ada tu rambut semula jadi tu Ustaz. Yelah semula jadi, tapi kadang dia ada apa dia panggil? Apa tu? Cakap dengan dia jangan buat gitulah. Sebab bimbang-bimbang dia dah terkeluar daripada border kepala. Saya pun tak tengok sangat, rambutnya susah nak kata, tapi lebih baik dia sapu bahagian belakang ke. Bahagian belakang kepala okey. Dalam border kepala tu. Tapi tegur dia baguslah, jadi dia ambil perhatian. Yang tegur tadi tu baguslah, ambil perhatian. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kalau budak muda ni dia sayang nak remos dia tu, jambul dia, dia basuh ke atas kepala, dia buka sikit rambut dia sikit, kena kulit kepala, boleh lah kan? Boleh dalam kawasan rambut boleh, yang penting dalam kawasan sini. Ni boleh ni. Kawasan sini boleh, kawasan belakang boleh. Ada orang dia sayang dia punya rambut tu. Jadi dia cuit bahagian belakang saja. Boleh. Terima kasih Ustaz. Boleh. Walaupun yang terbaik kita dah cerita hari tu sebenarnya seluruh kepala. Yang terbaik lah. Tapi nak cerita yang mana rukun sah. Nak ceritanya boleh tu. Yang pakai gel pula macam mana Ustaz? Pakai gel. Sama juga macam tadi. Kalau gel tu jenis menghalang air dan gel tu hanya ada pada rambut, jadi dia kena pastikan masa dia usap tu dia kena pada mana-mana bahagian belakang kulit kepala lah. Selalunya orang yang pakai gel ni macam mana nak cakap, dia nak setting, dia dah gunting tepi apa semua, dia nak setting bahagian agaknya lah gitulah. Tapi kalau gel dia jenis yang serap air, tak masalah. Kalau jenis yang serap air. Saya pun tak tahu sangat jenis-jenis gel yang macam mana tu. Tapi dia kena tengok lah. Dia kena dapatkan informasi gel yang dia pakai. Satu dari sudut halal tak halal dia tu. Dan yang kedua kalau halal, sama.
Kalau halal tak halal. Yang kedua dari segi lepas dah halal, apakah dia menghalang air ataupun tidak. Macam orang buat apa tu? Yang cat-cat dekat kuku tu, Queenie pula. Queenie. Kuitik. Inai Ustaz. Kalau inai okey lah. Yang Ada inai yang modern tu kan. Kuitek. kalau inai okey lah. Inai okey tu maksudnya dia serap air tak ada masalah. Yang kuitek. Queenie pula. Queenie tu apa benda saya ni. Kuitek. Ini buat yang Ini tu buah Queenie kan. buah. Queenie ni buah. Ya Allah. Jadi cerita dia kalau benda tu setahu saya lah. Saya pernah tanya orang yang terlibat lah. Tapi dia tak buat. Saya ada kawan, classmate saya yang perempuan. Dia profession dia buat benda-benda tu. Cuma dah lama tak jumpa dia. Jadi saya pernah tanya orang lain, katanya benda tu tak tembus air. Katanya. Tapi saya tak tahulah. Kalau tak tembus air, jawapan dia apa Jawapan dia tak payah pakai lah. Sebab dia tak tembus. Walaupun bahan dia mungkin halal contohnya kan. Tapi ada orang kata saya pakai sebab satu untuk suami saja, yang kedua dalam rumah saja, yang ketiga masa saya uzur saja. Yelah, tu cerita dia kalau dia buat macam itulah. Boleh. Baik, kemudian apa lagi kata pengarang? Kawasan yang wajib disapu adalah sekurang-kurangnya 3 helai rambut kalau dia ada rambut lah. 3 helai rambut. Ada kaul pendapat yang mengatakan sekurang-kurangnya sehelai. Itu minimum dari segi kawasan yang kena sapu. Jika botak, langsung tak ada rambut. Dia punya dahi dia daripada kening sampai tengkuk. Dahi dia dari kening sampai tengkuk. Dia memang macam tu. Dari dulu dia begitu keadaan dia. Maka basuhlah bahagian mana-mana bahagian kepala kerana yang wajib dibasuh atau disapu adalah kepala sebenarnya, bukan rambut. Ya, kalau tak ada rambut, okey saja. Bahagian mana-mana kepala tu basahkan saja. Baik Hindu cerita tentang menyapu kepala. Sunat ghurrah. Ghurrah sama juga macam tadi. Ghurrah muhajjal tahjil, iaitu melebihkan mengusap kepala. Bukan saja depan aja kepala, ubun-ubun saja, bukan. Lebih afdal mengusap seluruh kepala atau seluruh rambut. Maknanya daripada sini, kalau orang tu dia wuduk kan, dia wuduk, dia dah basahkan tangan dia, lepas tu dia letak sini, dia tolak sampai belakang. Jadi bila dia buat macam tu, maknanya dia dapat yang afdal lah, menyapu seluruh kepala dia. Buatlah macam tu. Kecuali kalau kita singgah solat kat mana-mana RNR, kita tak nak terlalu berbasah-basahan sebab kita nak pakai semula anak tudung ke, itu cerita lain lah. Tapi kalau kita kat rumah, sempat keringkan sikit, ada orang dia kalah. Kalau ada lembapan dalam anak tudung, dia macam pening. Dia macam kepala dia denyut-denyut. Ada orang tak ada apa-apa, biasa saja. Tengoklah pada keadaan seseorang. Kalau ada mudarat, ada kesan buruk, maka jawapan dia mengeringkan anggota wuduk tu tak makruh. Tanshifu a'dha'il wudu'i bila uzrin. Di antara perkara makruh ialah mengelap anggota wuduk tanpa ada uzur apa-apa. Tapi kalau ada uzur, maknanya kulit dia tak boleh basah lama, ataupun kalau kepala dia basah nanti dia menyebabkan dia pening, dia ada uzur. Kalau uzur dia lap tak makruh. Sebab untuk dia lah. Macam saya, alhamdulillah tak ada uzur. Uzur tu maknanya bukan uzur syar'i, haid, bukan. Uzur tu maknanya ada kesusahan, kemudaratan dengan sebab tidak mengelap. Saya kalau tak mengelap, okey saja. Jadi untuk saya kalau lepas dah wuduk lap tu makruh untuk saya lah. Tapi setiap orang kan berbeza-beza dan keadaan berubah. Keadaan seseorang. Ustaz, sunat ghurrah tu sekali ke 3 kali? Ataupun kita mula-mula kita sapu sikit je 2 kali dan last kali tu kita buat ghurrah tu. Oh baik, ghurrah dengan tahjil ni untuk yang pertama, untuk yang kedua, untuk yang ketiga. Tiga-tiga digalakkan. Tapi kalau kita buat yang pertama biasa saja, yang kedua biasa saja, yang ketiga baru ghurrah lebihkan, maka dapatlah juga namanya melakukan ghurrah tu.
Atau tahjil. Tahjil ni pada kaki dengan tangan. Ghurrah ni pada muka dengan kepala. Sebab asal ghurrah kan saya ceritakan yang kuda hari tu kan. Putih pada muka kuda tu nama dia ghurrah. Putih-putih pada kaki kuda tu pada namanya tahjil. Nama berbeza sikit tapi dia punya maksud dia cerita yang sama. Jadi tak kisah. Kalau kita buat pada tiga-tiga basuhan bagus. Dan kalau dapat salah satu pun dapatlah namanya buat perkara tersebut lah. Cuma macam mana dikira pahala ya terserah Allah lah. Yang tu kita tak ketahui. Itu Ustaz. Kalau basuh, ya saya. Oh, tak apa Ustaz cakap dulu lah. Saya cakap dulu. Oh, cakap dulu. Oh, baik. Oh, baik. Oh, gitu ni ada, saya nak tengok respon dekat kotak mesej ni. Kalau kita basuh anggota wuduk lebih dari 3 kali, ada orang kata batal wuduk. Sebenarnya wuduk ni disyariatkan 3 kali maksimum. Kalau basuh 4 kali, dia taklah membatalkan. Tapi hukum dia makruh. Dan jangan buatlah, senang cerita. Sebab tak dituntut. Yang digalakkan lebihkan pada basuhan wuduk tu bukan lebih pada bilangan. Tapi lebih pada sempadan. Maknanya masa basuh muka tu sempadan muka lebihkan. Tapi bukan sampai berlebihan. Berlebihan tu contohnya masukkan dalam mata, masukkan dalam hidung, masukkan sampai bibir dalam. Itu bukan ghurrah yang dimaksudkan. Itu berlebihan yang mana tak dituntut tu. Kalau dia kurang pula daripada 3, kurang daripada 3, berapa tu? Kalau kosong, namanya kurang hajar. Astaghfirullahaladzim. Ya, kosong maknanya tak basuh terus. Kalau 1, maknanya dia hanya mana ada kurang ajar. Saya reka sendiri tu bid'ah tu nama dia. Kalau 1, maknanya 1 sempurna tau. Kalau 1 maknanya sempurna dari ujung tangan sampai ke ujung siku sempurna. Sekali lalu saja. Maknanya terlepas basuhan dan tuntutan wajib tu. Selesai. 1 tu wajib. Tapi kalau dia basuh 2, 3, maka dia dapat pahala sunat. Kerana antara sunat wuduk ialah at-taslith. Taslith tu maknanya membasuh sebanyak 3 kali tu. 2, 3 tu. Soalan lain dia kata, ya saya. Tak, kalau dia melebihkan tu, melebihkan dalam jumlah genap. Elok ke Jumlah tak elok? genap, macam mana tu? Macam ni, kalau dia nak lebih, katalah biasa 3 kan. Okey, tapi dia lebihkan 4. Ataupun baik dilebihkan hingga 5. Ganja juga. 4 pun makruh, 5 pun makruh. Dia 3 je. Baik. Lebihkan hanya pada sempadan saja. Bilangan sama. Maknanya sekali basuh tangan ni sampai sini lebihkan sempadan. Basuhan pertama. Basuh kedua, ratakan air, lebihkan sempadan basuhan kedua. Kemudian basuh ketiga, lebihkan pada basuhan sempadan basuhan. Lebihkan tu. Tapi untuk bilangan jangan lebihkan, 3 saja. Macam tu lah. Untuk bilangan. Bilangan basuh berapa kali kan? Kurang pada 3 boleh Ustaz? Ya saya. Kurang pada 3 boleh? Tu tadi tu yang saya cerita tu, kurang dari 3. Kalau 1 dan sempurna, selesai wajib. Kalau 2 dan 3, perkara basuhan kedua ketiga, hukum dia sunat. Kerana sunat wuduk tu at-taslith, basuh 3 kali. Kalau dia kosong, dah jawab tadi tu. Yang masing-masing tergelak sampai kamera tergoyang-goyang dan menyelamatkan handphone dari jatuh ke lantai. Kalau kita tu bukan kurang ajar Ustaz, kurang belajar. Kurang belajar. Baik, cerita dia gitulah. Okey, baik. Dia ada satu soalan kat sini juga. Tulis, perlukah basuhan yang pertama rata keseluruhan anggota? Dia bukan gitu. Soalan dia gini, macam mana dikira basuhan pertama? Soalan dia sebelum tanya soalan tu, dia ada soalan lagi satu lagi. Macam mana dikira basuhan pertama? Basuhan pertama apabila air terkena pada seluruh anggota secara sempurna. Satu basuhan. Okey, contoh. Saya ambil botol, masa saya basuh tangan,
Ni bayangkan botol lah. Bayangkan ni botol. Ambil yang warna hitam lah. Bayangkan ni botol. Handphone saya ni botol. Tak nampak pula. Bayangkan ni wallet saya. Nampak botol. Gelap juga. Macam ni lah. Botol. Saya tuang sekali sampai sini. Saya tuang kali kedua, basuh sini. Sampai sini. Sampai sini. Kedua. Sekali saya tuang kali ketiga, dia sampai siku. Berapa kali basuh dah? 3 kali tapi tak sempurna cara basuhnya kan Ustaz? Sebab Ni basuh dikira pertama berapa kali basuh ni? itu 3 kali tapi tipu-tipu macam tu, separuh-separuh. Macam mana tu? Kan? Yang pertama terus sampai hujung jugalah kan? Saya basuh satu. Ni botol lain-lain tau. Botol pertama, sampai sini. Botol yang kedua, sampai sini. Sini je. Botol yang ketiga, sampai sini. Walaupun 3 kali siraman, dikira baru 1 kali membasuh tangan. Betul. 1 kali membasuh tangan. Kalau dia pancit depan mengalir. Pancit depan tengah mengalir. Pancit mengalir. Dia 100 kali pancit baru sampai ujung sini. Maka dikira 1. 1. Macam tu lah. Kita nak kira 1 itu. Jadi kalau basuhan 1 wajib lah. Wajib mengalirkan air pada anggota tersebut. Okey ngam? Jelas kan? Macam kita ambil air wuduk dalam masjid ni Ustaz kan? Macam kita ambil air wuduk di masjid. Kan macam mana tu contoh dia? Di Mekah kan dalam Masjidil Haram kan kalau kita batas semayang kan kita ambil wuduk dengan spray kan? Kan yang pakai spray tu. Kan? Kita buat sekali je kan? Boleh. Kalau nak buat sekali pun boleh. Kalau nak buat 2-3 kali pun boleh. Tapi sekali wajib lah. Minimum kena sekali lah. Maknanya sekali tu, kalau ada orang tu dia basuh 3 kali contoh dia siram separuh 1 kali. Dia siram separuh 2 kali. Dia siram separuh 3 kali. 3 kali siram. Dia dah basuh berapa kali tangan dia? Untuk ta'rif wuduk, dia dah basuh kali berapa? Sekali je. 1 kali, sekali. Sabar lagi sekali. Dia siram sampai sini. Sampai tangan saya je, baju tak kena. Dia siram 2 kali. Dia siram 3 kali. Maknanya apa? Sampai siku. Tak sempurna. Ya, maknanya dia kosong kali. Ya, betul. Itu yang tadi namanya kurang belajar tadi tu. Kan dah sebut tadi kurang belajar. Kurang belajar orang kecil ke dah. Tua ni memang yang Ustaz cakap tu lah. Jadi dia tak kira berapa kali siram. Bukan berapa kali pancit. Bukan berapa botol. Saya tak nak tahu berapa botol dia pakai. Pipe apa jenama. nak tahu. Yang tahu ialah 1 kali air mengalir pada seluruh anggota tangan lengkap, maka dikira sebagai basuhan pertama. Macam itulah. Rupanya penting juga kita tahu takrif basuh tu apa, 1 tu apa, 2 tu apa. Memang macam tu lah. Itu cerita dia. Dan bila saya Ustaz, kalau kita guna basuh tangan, kita guna tangan kita untuk ratakan air tu, kalau paruh jalan tu dia kira macam tak macam mana ya, dia kena sapu tu tangan tu kena habis sampai tak boleh angkat tangan. Tangan kita saya tanya sikit. Tangan kita ratakan air, begitu? Okey, lepas tu kita angkat tangan tu. Maknanya ini angkat tangan yang sapu ni angkat. Angkat, lepas tu dikira lepas tu letak balik tangan tu. Letak balik kat sini. Tu sambung lagi kan. Kira dah sambung 2 lagi. kali. Oh, baik. Ini cerita kalau nak membahaskan tentang air mustakmal. Sebenarnya gini. Air yang terkena pada tangan kiri kita, kalau tangan kiri kita ni tidak diniat untuk basuh, diniat untuk meratakan air, maka tak masalah. Cuma digalakkan masa sapu tu, walaupun ni angkat ni tak ada masalah. Kalau bakinya air yang lain tu mengalir sampai sempurna belakang, tentang angkat ni tak ada masalah. Tentang angkat saja tak ada masalah. Jadi ceritanya gitu kan? Angkat kan? Ya Ustaz. Kalau tentang angkat tak ada masalah. Cuma yang saya fikir, saya agak ni jangkaan saya saja. Mungkin yang nak diceritakan tu kalau air tu dah pergi ke sini, pindah jadi mustakmal,
Kemudian air yang ada kat tangan tu dikenakan semula tu, mungkin nak diceritakan tentang tu. Tapi jangan risau pasal tu dulu. Nanti kat situ tu nanti ada cerita yang lain nanti, insyaAllah. Tapi kalau semata-mata cerita angkat tangan saja, air yang baki tu dia tak sampai situ saja. Dia terus jalan, terus basuh kan. Macam kita buka pipe tu, kita rata, lepas tu dia sampai belakang. Okey saja. Nak selamat tak payah terangkat lah Ustaz kan. Sebab nanti ada kalau nak senang, terus sajalah. Tak payah angkat sampai ratakan. Terus tu itu. lebih yakin, dia tak datang ragu-ragu. Untuk tu. Ustaz, Itu kalau Ya. tangan Ustaz. Kalau tangan. muka, Kalau masa muka, kita mula-mula kita membasuh muka tu kita dengan niat sekali kan. Masa kita Betul. angkat tangan nak sapu air tu dengan niat. Sekali Betul. masa kita basuh kali kedua tu kita rasa aku dah niat ke pertama ke belum ke? Jadi kita basuh yang kedua tu baru di game pertama Ustaz. betul. Nampak tu. Dia punya menunjukkan kefahaman tu. Betul tu. Secara umum betul lah. Basuhan yang pertama tak ada niat. Dan dia tak tahu dia basuh apa tadi. Basuhan yang kedua masa tu ada niat. Maka basuhan yang kedua itu menempati basuhan pertama wuduk. Basuhan yang pertama tadi, basuhan pertama adalah basuhan membasuh muka saja tapi bukan dikira sebagai wuduknya itu. Jadi dia basuh kerana wuduk dengan basuh kerana basuh saja kan benda berbeza kan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz kan, misal kata kita ambil sembahyang cara mazhab apa yang dekat Mekah tu yang basuhkan suruh muka kita niatkan mazhab apa macam kat Mekah lah kan. Misal kata kalau kita tu kita tersentuh perempuan ke apa kat sana kan, kalau tersentuh perempuan kan boleh Ustaz. Boleh ke kita pakai kat sini Ustaz? Macam masalah tu. Yang tu. Kita niatkan lah kita ambil uduk ni kita macam niat mazhab apa ni Hambali tu dekat Mekah macam kat Mekah tu kan Ustaz. Lepas tu kita sapu seluruh kepala kita macam kita cara dia orang ambil sembahyang lah. Habis kalau macam kat sini macam kita tersentuh apa antara laki-laki perempuan ke apa semua boleh ke Ustaz? Apa kat sana kan kalau pergi umrah ke apa semua kalau kita buat tawaf tersentuh laki-laki ke perempuan kan kita tak batal sembahyang Ustaz. Boleh ke kat sini kita buat macam tu? Saya nak tanya je. Baik. Soalan tu bagus. Sangat bagus. Dan sangat penting sebab ramai orang pergi umrah, pergi haji dan sebagainya. Namun, ada namun. Namun, makwa kena sabar sikit lagi. Rayanya panjang. Rayyan dia ada cerita dia. Betapa tak berapa perlu kita sampai kepada uduk dia. Kenapa tu. Dan ada pendapat yang lemah dalam mazhab Syafi'i yang masih ada cerita dia panjang tu, tapi insya-Allah dia ada beberapa perkara yang perlu saya terangkan dulu, nanti dan kita akan masuk juga yang itu insya-Allah. Tapi nanti ingatkan jangan terlupa pula, ingatkan, mudah-mudahan nanti sampai masa tu nanti saya akan ceritakan insya-Allah. Bagus tu. Kalau kita basuh kepala yang macam yang Ustaz tunjuk yang ke belakang ke depan tu, kan nanti rambut kita dah basah kan. Lepas tu kalau kita nak keringkan makruh kan. Kalau kita macam just kalau tanpa uzur. Uzur. Kalau kita dab tapi tak keringkan sebab kita tak nak telekong kita kepang tu bukan sebab yang relevan. Terpulang lah. Ada orang dia tak nak telekong dia sebab jenis kain dia cepat busuk. Ada orang dia tak nak tarik lalat. Ada orang dia pening kepala, migraine. Ada orang dia boleh lah. Boleh saja. Tak makruh lah. Tak makruh lah. Mudah-mudahan tak makruh lah. Mudah-mudahan. Tak berani yang tu saya tak berani jawab. Tapi boleh saja. Kalau ada sebab yang kita risaukan. Tahu tarik lalat. Ada orang mungkin rambut dia kalau basah lamanya dia akan gatal kulit kepala dia. Ada orang kulit kepala dia cepat cakap kulit kepala dia sensitif. Masing-masing ada keadaan berbeza-beza. Atau ada orang dia tak nak busuk sebab bila dia pakai rambut dia jenis tebal nanti dia busuk. Jadi bila dia busuk dia akan jadi berdenyut kepala dia. Itu semua uzur-uzur yang okey lah. Kadang-kadang Ustaz kalau kita basuh telinga kan Ustaz, air kalau ada dalam telinga tu dia gatal kan. Jadi kita ya. Ada orang macam tu. Bila air tu kat situ, tiba-tiba nanti tengah semayang dia gitu lah seorang-seorang. Tiba-tiba dia tergeleng-geleng seorang-seorang. Kita kata dah kenapa orang ni? Sebenarnya dia benda tu bukan dia. Ada. Betul. Benda tu bukan Benar.
Bukan benda Benar-benar. yang maknanya di apa di andai-andai, tapi realitinya ada. Lah jadi lap boleh lah. Ustaz, kalau kita basuh tangan, Basuh tangan. kan kita daripada kita macam tadah buat macam pencebok tu, lepas tu kita ke belakang siku kan. Masa basuh Betul? tangan sampai siku, Kita ambil air daripada kita tadah, lepas tu kita alirkan ke belakang, lepas tu kita dalam satu kali tu kita sapu 3 kali tanpa angkat tangan tu, kira sekali ke kira 3 kali? Ini dia ambil wuduk kat paip ke bukan? Kat paip. Kat paip. Tapi okey. kita buat style macam tu lah, daripada depan ke belakang. Bukan daripada, kan ada orang daripada siku ke bawah kan, kita buat daripada jari tu, tadah. Daripada jari, okey, tadah macam ni kan. Tadah, betul? Kita ambil, kita macam buat alah macam, tunjuk kamera lah. Saya nak memahamkan sebenarnya ni. Maksudnya yang saya faham gitu, basuh. Tak kamera tak. Kita buat macam ni. Lepas tu kita buat macam ni. Okey, ratakan sampai kita bawah. Ratakan 3 kali. Tu sekali ke 3 kali? Kalau satu itu nanti saya cerita dekat dalam bab nama dia air mutlak. Dia gini. Wuduk kena basuh dengan air mutlak. Okey, air mutlak apa? Air yang telah digunakan untuk basuhan wajib yang pertama. Jadi kalau air tu dah lalu sekali untuk basuhan wajib yang pertama, kalaulah kita berjaya mengumpulkan semula air itu sudah terpisah daripada tubuh kita, maka katalah contoh kita ada kemampuan menuangnya semula. Apakah dikira? Jawapannya tidak dikira basuhan kedua, kerana basuhan kedua walaupun hukum dia sunat, tetapi tetap juga wuduk mesti menggunakan air apa tadi? Air mutlak. Air mutlak ni bukan air yang dah digunakan, tapi air yang sudah digunakan untuk basuhan wajib yang pertama. Panjang cerita dia. Tapi nanti kepada yang tadi tu kira tadi meratakan keseluruhan je tu, meratakan keseluruhan yang satu kali tu sampai situ dikira satu kali. Faham. Baik, mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barakah, sebab saya nak bergerak ni sebenarnya. Mudah-mudahan, mohon maaf kepada yang lain mungkin ambil masa panjang sangat sebab masing-masing dia berkobar-kobar dan berkibar-kibar. Yang penting tidak berkabur-kabur. Apa pun bagus. Dan perbahasan kita ni mana yang saya tahu tapi banyak benda yang saya tak tahu, memang saya tak tahu. Jadi ready je lah untuk menghadapi kesabaran ketika mana saya tak tahu nanti. Wallahu a'lam, mudah-mudahan manfaat dan saya kembalikan kepada pengacara majlis. Silakan. MasyaAllah, Alhamdulillah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan kathira. Jazak pada Al-Fadhil Ustaz Ilin Aminin yang telah berkongsi dan menjelaskan tata cara atau perkara-perkara yang biasa dan juga jarang-jarang kita lakukan ketika berwuduk. Mudah-mudahan segala ilmu yang telah direzekikan Allah SWT untuk kita pada petang ini menambahkan lagi pengetahuan kita dan dapat sama-sama kita perbaiki amal untuk menyempurnakan lagi ibadah fardu dan ibadah sunat kita, insyaAllah. Pada yang bertanya soalan di chat room, insyaAllah saya akan KIV, kita bawa ke minggu depan. Sebelum saya minta Ustaz tutup majlis, Ustaz sedikit ibahan Ustaz. InsyaAllah pada hari Jumaat ini bersamaan dengan 5 hari bulan Januari 2024 dalam kuliah subuh, Gemma Nur Iman menganjurkan bacaan Yasin bersama pelajar-pelajar SPM yang akan menduduki peperiksaan pada minggu hadapan. Pada seluruh jemaah, minta sebarluaskan dan pada yang ingin menyertai memasukkan nama anak boleh hubungi dengan Bunda Nur Agiah atau mana-mana AJK dan juga ingin menyalurkan infak untuk bacaan Yasin pada pagi Jumaat nanti boleh hubungi kami untuk maklumat lanjut, insyaAllah. Segala kekurangan, minta maaf Ustaz, satu lagi hebahan untuk kuliah malam ni, insyaAllah ada 2 lagi kuliah kita malam ni. Pada jam 8 malam, sambungan kupasan kitab Fiqh Darahid, Nifas dan Istihadah bersama Ustazah Misnah binti Misran, dan juga kuliah Isyak pada 9 suku, 9.15 malam bersama Ustazah Humaira binti Muhammad Saleh, Tahsin Al-Quran dan Makhrijul Huruf. Pada yang ingin memperbaiki bacaan Al-Quran, mohon hadir pada jam 9 suku malam nanti. Segala kekurangan dan ketidaksempurnaan sepanjang kuliah asar ini berlangsung, saya Puan Azrina Abu Bakar mewakili tim Gemma Nur Iman memohon jutaan kemaafan sebelum saya meminta Al-Fadhil Ustaz untuk menutup kuliah. Sekali lagi saya
mengucapkan ucapan terima kasih pada Ustaz dan mempersilakan Ustaz untuk menutup dengan tasbih kafarah surah Al-Asr. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Terima kasih semua.